untuk bahagian B, soalan struktur ada lebih kurang empat soalan. Okay, yang mana soalan-soalan tu, yang pertama tadi, satu iaitu wajib berkenaan dengan peta topografi, dan 3 hingga 4 soalan lagi akan berkisarkan daripada mana-mana subtopik sepanjang yang kita dah belajar. Okey, untuk peperiksaan pertengahan tahun, saya rasa tak jadi masalah sangatlah, sebab bab yang kita belajar baru lebih kurang 5. Jadi awak punya konten dan awak punya maklumat pelajaran tu masih lagi tidak seluas, tidak sebanyak seperti mana yang awak perlu jawab waktu peperiksaan akhir tahun nanti, insyaAllah, kalau ada lah. Jadi saya tak berapa risau untuk tingkatan 2 pertengahan tahun ni. Topik dia tak banyak, jadi kalau diikutkan awak boleh kuasai dengan baik. Cuma latihan untuk hari ini saya akan hanya memfokuskan kepada beberapa topik saja. Yang mana ada topik-topik tertentu yang saya keluarkan berdasarkan kebarangkalian yang keluar untuk peperiksaan. Awak jangan kata nanti apa yang saya ajar hari ini itu yang keluar dalam exam. Bukan. Hari ini hanya untuk latihan saja. Itu bergantung pada guru yang membina set soalan untuk peperiksaan pertengahan tahun. Tanpa melengahkan masa, kita terus kepada set soalan contoh. Semua boleh nampak Boleh. Boleh nampak jelas ke tak jelas? Ada yang online pakai handset ke? Saya takut sebab nanti gambar rajah ni akan agak kecil. Boleh rujuk saya tak boleh nak zoom. Kurang jelas. Saya tak dapat nak zoom ni sebab kalau saya zoom dia akan jadi one page saja, jadi awak tak boleh nak rujuk. Macam mana kaedah saya nak buat? Ini antara contoh peta yang akan digunakan sewaktu peperiksaan sebenar PT3. Untuk PT3. Tolong clear untuk PT3. Jadi jangan pula nanti awak kata cikgu exam nanti keluar macam ni ke? Tak. Ini hanya untuk PT3 saja. Tapi saya gunakan sebagai contoh untuk memudahkan awak memahami. Jangan nanti bila kita buat latihan guna peta lain, tiba-tiba waktu PT3 nanti keluar peta macam ni. Untuk PT3 peta dia memang berwarna dan dia punya tahap kesukaran lebih tinggi, bukan agak tinggi lebih tinggi berbanding dengan peta yang awak belajar biasa-biasa yang sekarang ni. Yang mana untuk maklumat, petunjuk ni saja, petunjuk ini saja akan mengambil ruang satu muka surat penuh. Ada hampir berpuluh-puluh petunjuk. Jadi kalau awak tak mula dengan sekarang, saya takut nanti akan berlaku kesukaran untuk awak menguasai peta topografi dengan baik. Berdasarkan aktiviti untuk hari ini, insyaAllah kita akan cuba tengok. Kita akan cuba buat latihan bersama-sama. Boleh rujuk soalan di sebelah kanan. Berdasarkan peta. Saya nak awak yang respon saya tak nak saya bercakap seorang-seorang. Soalan ini adalah berdasarkan peta topografi peta Temong. Temong ni merupakan satu lokasi. Kita dah belajar tingkatan 2 iaitu kemahiran menentukan kedudukan berdasarkan rujukan grid. Kita dah belajar rujukan grid rujukan grid 4 angka dan juga rujukan grid 6 angka. Untuk aktiviti dekat dalam kelas hari ini, saya tak dapat nak tunjukkan yang 6 angka. Kita fokus untuk 4 angka dulu supaya awak dapat betul-betul kuasai sekurang-kurangnya menentukan kedudukan pada peta topografi.
Okey. Kita tengok kepada soalan yang pertama. Okey, soalan pertama berdasarkan daripada peta temung ni. Okey, ditanya berikan dua ciri pandang darat fizikal yang terdapat di rujukan grid RG 1738. Okey, macam mana nak tentukan kedudukan grid 4 angka ni? Yang pertama sekali, minta tolong hadamkan baik-baik. Bacaan rujukan grid bermula daripada bacaan di baris bawah. Okey, rujukan grid ni bacaan dia wajib rujuk pada bacaan di baris paling bawah. Okey, secara mendata dahulu, baru kita ikuti dia dengan garisan secara menegak. Yang lain boleh dengar ke ni? Ke saya bercakap seorang ni? Saya risau ni. Boleh. Boleh. Tolong respon tolong respon. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, boleh faham berkaitan dengan bagaimana cara untuk membaca rujukan grid. Okey, di sini kita tengok balik. Soalan bertanya berkaitan dengan dua ciri pandang darat fizikal. Apa dia pandang darat fizikal? Okey, saya nak kelas islah wakil. Tolong respon. Apa dia maksud pandang darat fizikal? Objek-objek yang wujud bersifat semula jadi. Okey, bagus. Iaitu objek-objek yang bersifat semula jadi ataupun ciptaan Allah. Okey, di sini kita rujuk kepada rujukan grid 4 angka RG 1738. Okey. Rujukan grid RG 1738. Okey, terdapat dalam petak yang mana ni? Okey, kita tengok sini Saya cuba besarkan supaya awak boleh rujuk. Okey. Kelas ikram, siapa boleh respon? Apakah objek yang terdapat? Okey, ciri fizikal yang terdapat pada RG 1735. Kontur dan sungai. 1735. Salirai. 1735. Okey, saya nampak ni. Maksudnya ada yang tak kuasai lagi ni. Getah. Getah. Soalan ni betul ke tidak? Soalan ni tak berapa betul ni. Dia minta apa tadi jap? Soalan minta dua ciri pandang fizikal yang terdapat. Okey, kita tukar satu je. Ada ralat pada soalan tu. Okey, ada satu ciri fizikal yang terdapat pada rujukan grid 1735 iaitu kontur. Okey, tadi ada yang jawab apa? Sungai tadi. Okey, saya nak maklumkan balik. Ni rujukan grid. Sekejap ya. Okey, peta yang berwarna merah ni lah rujukan grid 1735. Yang mana nanti saya nak cuba test lah. Okey, sebab dah ada nampak berlaku kekeliruan di sini. Okey, saya nak cuba test, cuba buat bacaan rujukan grid bagi sini. Kampung Bukit Kempas. Kelas islah, mohon respon. Okey, RG 1536. RG 1536. Okey, bagus. Okey, tolong respon rujukan grid Pekan Temong pada petak yang berwarna merah. Kelas ikram. RG 1737. Okey, bagus. Okey, untuk yang ini, siapa nak jawab? Terbuka, siapa-siapa nak jawab? RG 1434. Okey, 1434.
4. Okey, di sini minta tolong hari tu saya tak ingat kelas mana yang sempat saya bagi tahu berkenaan dengan penggunaan angka yang terakhir ni. Okey. Apabila awak dapat kertas soalan, tengok pada peta topografi ni, terus padamkan terus. Okey, terus padamkan nilai paling hujung secara mendata dan juga nilai paling atas secara menegak. Padam terus. Awak potonglah. Awak nak liquid ke, awak nak apa? Nak pakai correction tape ke? Yang penting saya tahu awak tolong padamkan. Sebab nombor yang tinggal ni dia akan menjadi satu kalau orang jahat kita panggil ancaman. Okey, kalau ni dia sebagai pengacau. Pengacau dalam petunjuk pada peta topografi. Sebab nanti takut-takut, contoh saya kena terangkan, takut nanti apabila peta tu macam ni, peta tu ditanya di sini. Boleh nampak Okey. Ada pelajar yang memberikan rujukan grade iaitu 1-4, dia ambil 4-0. Sebab apa? Dia ingatkan benda ni daripada atas pergi ke bahagian bawah. Tolong. Dapat je terus padam. Sebab bila mana awak padam ni, awak akan tahu nilai paling atas tu salah. Dia tak berguna untuk menyatakan kedudukan rujukan grade dan juga paling ujung di sebelah kanan. Okey, yang ni boleh jelas Boleh. Okey, kita tengok kepada soalan yang kedua. Soalan dia tanya, senaraikan 3 jenis kegiatan ekonomi. Okey, sebelum awak jawab berdasarkan peta tu, apa benda bentuk ekonomi yang awak dah pelajari sebelum ni? Boleh mohon respon? Pertanian. Okey, bagus. Antaranya kegiatan pertanian. Lagi? Pelancongan. Perikanan. Pelancongan, perikanan, perindustrian, pengangkutan. Semuanya adalah berkaitan dengan ekonomi. Okey, jadi kita rujuk balik kepada peta yang ini. Saya kecilkan sikit sebab tak nampak menyeluruh. Okey. Apa dia antara kegiatan ekonomi? Dia minta 3 di sini. Siapa boleh bagikan Pertanian. contoh? Pertanian. Perikanan. Berdasarkan apa? Getah. Okey, berdasarkan pokok getah yang ada dekat dalam peta ni. Okey, lain? Perikanan. 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 Kenapa? Sungai. Ada sungai. Ada sungai. Bagus. Okey, lagi? Yang ketiga? Pengangkutan. 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 Okey, sebab Cikgu. kita ada jalan raya. Ya, saya. Kalau pertempatan? Pertempatan. Okey, pertempatan dia tidak termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jelas Terima kasih. Jelas. Okey, kalau tadi ada yang kata perkhidmatan. Perkhidmatan termasuk dalam ekonomi tak? Ya. Tak. Perkhidmatan. Okey, apa dia perkhidmatan? Perkhidmatan ni adalah kemudahan sosial yang memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Contohnya, masjid, sekolah, balai polis, itu semua adalah kemudahan infrastruktur yang terdapat dalam kategori perkhidmatan. Kerajaan bina infrastruktur tu untuk memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Jadi dekat dalam peta ni ada lebih kurang 4 jawapan, iaitu kita patah balik. Antaranya kita ada pertanian, kita ada perikanan, kita ada pengangkutan, kita ada apa tadi? Perkhidmatan. Okey, ada lagi tak yang lain? Ataupun ada yang nak cuba tambah? Tak ada. Okey, ni lebih kurang macam ni lah. Okey, ada 4 pilihan jawapan. Okey, jadi rasanya semua dah mahir. Okey, saya tak risau. Okey, kita tengok kepada soalan yang ketiga. Senaraikan 2 jenis pola pertempatan. Okey, kita dah belajar sebelum ini. Masa tingkatan 1. Kita dah belajar ada berapa pola pertempatan? Cuba respon. 4. Ada 4. Bagus. Apa dia?
Berselera. Berkelompok. Berkelompok, Berpusat. berselerak, berpusat dan juga berjajar. Berjajar. Okey, jadi dekat dalam peta ni ada banyak jenis pola pertempatan. Antaranya kita boleh ambil satu, pola pertempatan berselerak. Okey, terdapat di kawasan kampung Bukit Kempas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil Pusat. satu iaitu pentempatan berjajar di kampung Lubuk Cemperai. Boleh nampak Okey, dan yang ketiga kita ada pertempatan berpusat. Siapa nak bagi tahu kat mana ada pertempatan berpusat? Pekan Temong. Pekan Temong. Okey, apa dia maksud pertempatan berpusat? Ada banyak. Banyak apa tu? Pertempatan berpusat merujuk kepada pola pertempatan yang tertumpu pada satu-satu kemudahan. Okey, antaranya mungkin di bahagian simpang 3 jalan raya ataupun mungkin berhampiran dengan kemudahan infrastruktur. Contohnya kita ada kat sini, kita ada balai polis, kita ada sekolah dan kita ada masjid. Okey, itu antara 3 contoh pola pertempatan yang terdapat di dalam peta. Okey, kita tengok kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, dia kata, nyatakan dua peranan yang dimainkan oleh Pekan Temong. Okey, peranan ni peranan apa? Pekan Temong. Okey, Pekan Temong sebagai saya besarkan sikit. Boleh nampak Boleh. Okey, Pekan Temong sebagai apa? Berperanan sebagai apa? Pendidikan. Okey, mungkin menyediakan peluang pendidikan. Okey, antara lain peranan dia mungkin boleh jadi sebagai pusat pengumpulan hasil pertanian. Okey, merujuk kepada pertanian apa? Sawah padi. Ada kemungkinan pertanian sawah padi ataupun getah. Okey, kita terima kedua-dua jawapan. Okey, rasanya soalan ni tak susah Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Apakah 3 ciri pandang darat budaya yang terdapat dalam segi 4 grid RG 1737? Okey, pandang darat budaya yang terdapat pada RG 1737. Okey, RG 1737 mana ni? Okey, RG 1737. RG ni. Okey, apa? Nyatakan 3 contoh ciri budaya yang terdapat dalam RG 1737. Pertempatan. Masjid. Pertempatan, bagus. Masjid. Masjid, Sekolah. sekolah, balai polis, Jalan jalan raya. raya. Okey, jadi kita ada lebih daripada 3 pilihan jawapan. Jadi sebenarnya soalan ni adalah membantu awak untuk mendapat markah penuh. Okey, jangan pula nanti tiba-tiba tengok sini, lepas tu tak tahu mana satu ciri fizikal, mana satu ciri budaya. Sebenarnya soalan ni nak bantu awak dapat markah percuma. Senang je dapat markah kan, awak menyatakan sekurang-kurangnya awak wajib kena tahu perbezaan antara ciri pandang darat budaya dan juga fizikal. Okey, selesai soalan peta topografi yang pertama. Okey, boleh tak respon pada saya? Okey, sebab kita dah belajar dekat dalam tajuk ni iaitu skala. Okey, cuba nyatakan apakah jenis skala yang terdapat dalam peta? Tiga. Apa Tiga yang jenis tiga tu? skala. Okey, Skala kita dah lurus. belajar ada 3 jenis skala. Skala lurus. Perwakilan. lurus, penyata, pecahan Lurus. Yang dalam peta ni skala apa ni? Pecahan wakilan. Perwakilan. Okey, yang ini adalah pecahan wakilan. Okey, saya nak awak cuba tukarkan skala pecahan wakilan ini kepada skala penyata. Siapa nak respon? Amni ada Amni?
Sesiapa kalau ada nak respon? Tukarkan skala pecahan wakilan ni kepada skala penyata. Macam mana nak sebut dia? Oh, da'i lari terus tu. Baiti boleh respon, Baiti? Ya, cikgu. Okey, boleh tak tukarkan pecahan wakilan ni kepada skala penyata? Jap. 1 cm di atas peta mewakili Okey, 50 dah. kilometer di atas permukaan bumi. Mewakili berapa tadi? Baiti habiskan yang belakang tadi. Mewakili berapa? 50 kilometer. Okey, saya betulkan. Okey, bila kita nak tukar daripada skala pecahan wakilan kepada skala penyata. Okey, 1 Lima sentimeter kilometer mewakili. Okey, 50,000 di atas permukaan sentimeter bumi. ni, 50,000 sentimeter adalah merujuk kepada 0.5 kilometer. Okey, kalau katakan skala 1 nisbah 100,000. Okey, kalau katakan skala 1 nisbah 100,000, itu dalam bentuk pecahan wakilan, dia merujuk kepada 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Itu kalau 100,000. Okey, jadi yang dekat sini, nilai dia hanya 50,000. Jadi, skala penyata dia ialah 1 sentimeter mewakili 0.5 kilometer. Separuh daripada 1 kilometer. Okey, boleh jelas Jelas. Boleh, jelas. Boleh. Jelas, Okey, boleh. terima kasih. Okey, kita tengok kepada peta yang kedua. Okey, peta topografi yang kedua ni adalah peta yang paling familiar. Keluar dekat dalam soalan peperiksaan. Biasanya tingkatan 1, tingkatan 2 dia keluar lebih kurang macam ni lah. Okey. Lebih kurang macam ni. Okey, jadi benda ni pun kalau tak silap saya kita dah cuba guna waktu masa kelas PDPR mula-mula awal tahun hari tu. Okey, jadi kita tengok kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan di sini yang pertama dia kata Sungai Limau mengalir ke arah. Siapa boleh terangkan pada saya? Sungai Limau ni mengalir ke arah mana? Barat. Barat. Okey, siapa nak respon arah barat? Ya, barat. Barat Ada jawapan lain? Timur laut. Timur laut. Timur laut. Barat laut. Ni macam mana ni, ada banyak jawapan ni. Ini nanti kan jeling-jeling kawan sebelah waktu exam nanti kawan jawab lain, dia jawab lain. Macam mana ni? Siapa boleh bagi jawapan? Timur laut. Mana kita nak Timur tentukan? laut. Timur? Timur laut. Timur laut. Timur laut. Timur laut. Timur laut. Okey, Timur sebab laut. seorang cakap timur laut, yang lain pun semua setuju timur laut. Kenapa pilih timur laut? Dia tak terlalu ke arah timur tapi dia macam kat antara utara dengan timur. Okey, dia tidak terlalu ke arah timur tapi macam mana? Okey, dia macam ni. Apabila dapat soalan peta topografi, ingat balik apa yang saya terangkan, wajib awak buat arah mata angin sebesar-besar peta ni. Okey, sebagai contoh saya tunjuk macam ni lah. Okey, buat arah mata angin, letakkan dekat tengah. Okey, jadi arah ke atas ni merujuk kepada arah apa? Utara. Arah utara. Okey, jadi tadi dia tanya Sungai Limau mengalir ke arah Sungai Limau tu mengalir ke arah sini. Soalan dia saya nak tanya. Kenapa arah situ? Tadi ramai yang jawab pergi ke arah timur laut. Kenapa timur laut tak betul? Siapa boleh
kukuhkan hujah dia. Tengok kontur. Okey, betul. Iaitu berpandukan pada kontur. Sungai tak mengalir ke arah kawasan tanah tinggi. Ada pernah awak jumpa sungai mengalir naik ke atas? Tak ada. Semuanya sungai mengalir daripada kawasan tanah tinggi pergi ke kawasan rendah. Okey, jadi tadi dia tanya, sungai tu mengalir ke arah mana? Okey, jadi kita dah tahu dah. Sini adalah kawasan tanah tinggi. Jadi sungai ni mengalir ke arah apa ni? Ke arah mana ni? Barat daya. Barat Barat daya. Okey, bagus. Minta tolong satu lagi sebagai contoh. Katakanlah contoh arah barat daya ni ada laut. Okey, tolong jangan jawab soalan Sungai Limau mengalir ke arah laut. Salah. Sebab dalam geografi kita tanya semuanya jawapan berdasarkan arah mata angin. Okey, kalau dia kata arah tu merujuk kepada arah mata angin. Jangan sesekali awak kata, oh ini pergi ke arah pertepatan, oh ini ke arah paya. Salah. Okey, jawapan dia arah tu arah mana? Arah mata angin. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan dua ciri budaya yang terdapat pada rujukan grid 3157. Dua ciri budaya pada kedudukan RG 3157. Okey, saya padam dulu yang ni. Okey, mana RG 3157? 3157. Dia duduk kat sini. Ada jadi bulat pula. Halal Halal. Okey, RG berapa tadi? RG 3157. Apa yang ada pada kedudukan grid RG 3157? Budaya. Benteng. 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 Bagus tadi. Benteng. Sawah padi. Tadi saya ada dengar jawab paya nipah tadi. Okey, jawapan yang tepat di sini ada dua, iaitu benteng dan juga padi. Okey, paya nipah adalah merupakan objek semula jadi. Okey, tolong remark kat dalam buku. Paya nipah adalah merupakan objek semula jadi. Jangan silap nanti ni saya risau ni. Takut nanti awak akan berlaku kekeliruan antara dua jenis ciri fizikal dan juga budaya. Okey, soalan yang ketiga, C. Apakah fungsi benteng di dalam peta? Ni soalan kebat. Okey, dia tanya apa fungsi benteng? Siapa boleh bagi tahu saya benteng tu apa? Dinding penghalang. Okey, iaitu merupakan objek penghadang ataupun penghalang ataupun tembok ataupun benteng yang dibina untuk mengelakkan daripada siapa boleh jawab? Habiskan ayat saya. Mengelakkan daripada Banjir. banjir. Okey, itu yang pertama. Ada kemungkinan juga mengelakkan daripada kemasukan. Okey, kalau berpandukan peta ni, mengelakkan kemasukan air masin dari kawasan paya ke kawasan sawah padi. Okey, antara lain apa lagi kemungkinan fungsi benteng? Untuk mengelakkan hakisan Tanah. lakisan tanah. Okey, tu antara lain. Boleh pilih mana-mana jawapan, tapi jawapan itu hendaklah berpandukan pada peta. Awak jangan bagi umum je. Tiba-tiba dekat sini tak ada sungai, awak kata mengelakkan daripada sawah padi masuk ke kawasan sungai. Sedangkan benteng ini dibina menghadang arah paya nipah. Dia tak ada kaitan dengan sungai. Jangan jawab macam tu pula. Okey, walaupun pilihan jawapan ni adalah secara terbuka. Okey, kita tengok kepada soalan yang keempat. Apakah jenis pola pertepatan yang terdapat di Kampung Tari?
Kampung Tari. Saya besarkan sikit. Mana Kampung Tari? Okey. Apa dia pola pertempatan yang terdapat di Kampung Tari? Menjajah. Bertempatan. Berjajah. Berjajah, iaitu berapa? Berskala. Berskala. Pertempatan berpusat. Okey, sebab dia terkumpul di simpang 3. Okey, yang lebih tepat untuk pertempatan berjajah adalah di lokasi ini. Okey, iaitu di Kampung Kerinci. Ini lebih tepat kalau kita nak katakan dia sebagai pola pertempatan berjajah. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Nyatakan ciri fizikal yang terdapat pada RG 3459. Ciri fizikal 3459. Okey, rujukan grade 4 angka yang terdapat pada RG 3459. Okey, apa ciri semula jadi yang ada di sini? Sungai. Sungai dan juga tasik. Okay, ada dua objek semula jadi kat sini iaitu sungai dan juga tasik. Okey, kalau awak dapat jawab dengan baik, maksudnya saya tak risau dah. Okey, untuk peta topografi ni. Okey, kita tengok apakah jenis skala yang terdapat dalam peta. Dia pakai skala apa ni? Skala penyata. Skala apa? Penyata. Okey, iaitu 1 cm mewakili 1 kilometer. Okey, bagus. Kita tengok kepada soalan yang terakhir untuk peta topografi. Apakah pekerjaan utama penduduk di Kampung Seri Alam? Apakah pekerjaan utama penduduk di Kampung Seri Alam? Apa agak-agak dia? Petani. Ada dua, iaitu kategori pertanian sama ada orang yang mengerjakan sawah padi ni kita panggil apa? Pesawah, kan? Betul. Okey, pesawah ataupun jawapan yang kedua penoreh getah. Sebab ada dua jenis kategori pertanian. Ada 3 di sini. Okey, yang hampir iaitu padi, getah dan juga kelapa sawit. Okey, awak boleh pilih mana-mana pilihan jawapan yang dirasakan sesuai. Kalau saya kata hutan boleh tak? Saya kata ada kemungkinan penduduk di Kampung Seri Alam ni pekerjaan utama dia ialah pembalap. Mereka bukan pembalap sebab apa? Lokasi dia jauh. Jauh daripada Kampung Seri Alam. Yang lebih tepat sebenarnya ialah pesawah lah. Okay, kita ambil center dia. Kependudukan di sini yang tepat dia adalah pesawah. Okay. Selesai peta topografi, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Ini saya selalu tegur. Soalan ni kerap kali keluar. Okay, nyatakan ciri-ciri suhu yang terdapat di Malaysia. Siapa boleh terangkan pada saya? Seorang satu. Kelas Islah. Intan Nadia ada? Intan ada, Intan? Ada, cikgu. Ada. Okey, boleh tak bagi satu ciri suhu di Malaysia? Yang lain cepat buka buku teks. Lama betul nak tunggu respon ni. Syarif boleh, Syarif? Ruwaidah ke? Mana-mana lah. Siapa yang online? Kena nak respon. Ya. Cikgu. Ciri-ciri suhu di Malaysia. Ya, satu je. Panas. Suhu tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Okey, suhu yang tinggi dan hampir sekata sepanjang tahun. Apa maksud sekata tu? Maksudnya min suhu paling tinggi dan juga min suhu paling rendah dia tak jauh beza. Jadi dia lebih kurang sekata. Okey, yang lain ciri-ciri suhu. Awak duduk di Malaysia takkan tak tahu ciri suhu dia macam mana? Kak. Panas dan lembap. Panas dan lembap. Habiskan ayat dia. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Okey, kalau siapa jawab panas dan lembap saja, okey, jawapan tu saya akan potong. Tak ada markah langsung. Jangan kata, cikgu saya masukkan macam ni. Tak.
Kalau awak tak bagi jawapan yang penuh, itu dianggap sebagai awak gagal untuk menyatakan jawapan dengan tepat. Okey, kalau di sini sebagai contoh tadi, ciri suhu dia adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, satu lagi. Akilah. Oh, naik nama Akilah pula tiba-tiba. Akilah, boleh tolong respon. Apa dia satu lagi? Ciri suhu Malaysia. Ada tak? Akmal ada, Akmal? Senyap je Akmal. Dai tadi dah masuk belum? Dai ada tak Dai? Cikgu, julat dah ke? Julat Ada, suhu cikgu. tahunan. Julat suhu tahunan. Ya. Apa dia? Julat suhu tahunan kecil antara 1 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius. Okey, itu antara lain iaitu julat suhu tahunannya antara berapa tadi? Saya lupa, saya tak ada rujuk buku teks ni. 1 darjah 1 Celsius, darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius. 2 darjah Celsius, betul tak? 3. Ya, 3. Okey, antara lain kita ada taburan hujan melebihi 2,600 milimeter setahun. Tolong lengkapkan ayat tu Taburan hujan melebihi 2,600 milimeter setahun. Okey, berjaya dapat jawab dengan baik, awak dapat markah penuh, 3 markah. Okey, kita tengok kepada gambar rajah ni pula. Okey, ni merujuk kepada kejadian apa ni? Angin monsun. Ada 2 kejadian angin monsun. 2 ke ada berapa angin monsun? 2. Kita ada berapa jenis angin monsun? Kita ada 3. 3. Apa dia satu lagi? Angin Saya cakap 3, dia monsun 3. Sumatera. Kita ada angin monsun. Besok kecil. Macam mana? Angin monsun Sumatera. Angin okey, kalau gambar rajah macam ni dia lebih kepada 3 jenis monsun, iaitu monsun laut monsun barat daya, monsun timur laut dan juga monsun Sumatera. Okey, dia ada satu lagi yang kat depan tu iaitu angin tempatan. Angin tempatan tu yang lain iaitu kejadian bayu laut dan juga bayu darat serta berlakunya hujan bukit dan juga hujan perolakan. Yang kita dah belajar dalam tajuk bab 3 kalau tak silap saya. Okey, jadi di sini bab 4 Okey, bab 4. Okey, di sini kita ada namakan angin-angin berikut. Angin X merujuk kepada Angin monsun timur laut. Angin monsun timur. angin monsun timur laut. Manakala angin Y merujuk kepada angin Monsun barat daya. barat daya. Okey. Dia ada 2 ulasan di sini untuk angin X bertiup dari mana ke mana. Dari awal bulan. Nanti tengok saya tak nak ulas ni sebab kita ada 15 minit lagi. Okey, nanti buat balik pembacaan di bahagian ni. Okey, kita tengok kepada soalan yang ke-13. Soalan ke-13 sebab saya rujuk nombor yang ada dah. Okey, ini adalah merupakan 4 kesan pemanasan global. Iaitu, siapa boleh nyatakan apakah Pulau Haba. kesan tersebut? Okey, bagus. Iaitu kesan Pulau Haba. Okey, Pulau Haba. Boleh bagi tak 2 faktor yang menyebabkan berlakunya Pulau Haba? Pertempatan yang padat. Pertempatan yang padat di kawasan bandar. Okey, yang lain? Kesesakan jalan raya. Kesesakan jalan raya. Rias ada tak Rias? Ada Ada. Boleh bagi contoh satu tak? kekurangan tumbuh-tumbuhan. Okey, bagus. Iaitu kekurangan tumbuhan. Okey, yang lain saya tambah. Antaranya bangunan konkrit yang terlalu banyak dibina di kawasan bandar. Bangunan-bangunan yang dibina menggunakan cermin juga boleh menyumbang kepada
pulau haba, penggunaan jalan berturap ataupun jalan raya yang banyak menyumbang kepada pulau haba. Okey. Tu boleh jawab dengan baik insya-Allah. Okey, antara lain kita ada 3 lagi kesan iaitu hujan asid, kita ada jerbu dan juga kesan rumah hijau. Okey, jadi jangan keliru nanti kalau kita dah berlatih hari ni dah dapat berjaya jawab dengan baik berkenaan dengan pulau haba, jangan tinggalkan pula kesan rumah hijau, jerbu dan juga penipisan ozon tu. Tu nanti ada kemungkinan tak keluar yang ni, dia keluar yang lain. Ni saya tunjuk ni kita ambil sebagai contoh saja. Okey, kita tengok yang kedua, yang seterusnya dan yang terakhir untuk hari ni. Okey, kita ada yang ini apa ni? Ni gambar rajah apa? Hujan Hujan asid. asid. Okey, bagus. Ini adalah merupakan gambar rajah hujan asid. Okey, soalan dia tanya, nyatakan 2 kesan akibat kejadian tersebut. Penghakisan. Okey, Mengancam berlaku. memusnahkan tanaman tumbuh-tumbuhan. Okey, memusnahkan tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan. Berlaku hakisan. Hakisan kepada apa? Dinding bangunan. Okey, bagus. Dinding bangunan. Berlaku hakisan pada dinding bangunan. Okey, kat situ gambar, ada gambar kolam tu. Apa lagi kita boleh kaitkan? Menjejaskan kualiti Menjejaskan sumber hidupan. air. Okey, menjejaskan kualiti sumber air ataupun hidupan akuatik musnah. Okey, ada lagi tak? Mengancam Mengancam manusia. manusia. Mengancam keselamatan manusia. Terutamanya macam mana? Kesihatan. Terkena kulit. Okay? Bila mana kita mungkin terkena pada air hujan sewaktu turunnya kejadian hujan asid ni. Okay, itu antaranya. Okay. Soalan B ni soalan kebat. Kejadian berikut amat ketara berlaku di kawasan bandar besar dan juga di kawasan perindustrian. Huraikan. Kenapa boleh berlaku di kawasan bandar besar dan kawasan perindustrian? Siapa boleh terangkan? Sebab Terdapat banyak banyak pelepasan Terdapat banyak pelepasan asap-asap kilang dan Kilang. dengan kenderaan. Okey, itu antara satu. Yang kedua. Apa dia? Pelepasan asap kenderaan daripada penggunaan bahan api fosil. Ya, iaitu asap daripada kenderaan lah. Tu dua. Ada banyak lagi tu. Awak boleh pilih mana-mana. Dia sebabnya gambar ni membantu sebenarnya. Okey, membantu awak untuk memberikan jawapan. Okey, yang penting awak kena pandai hurai. Okey, kita ada baki lebih kurang 10 minit lagi. Okey, ada tak awak nak rujuk mana-mana soalan yang mungkin nak dibincangkan untuk hari ni? Saya buka 10 minit. Sebenarnya ada banyak lagi set soalan tapi saya tak berani nak keluarkan. Saya takut nanti tiba-tiba soalan tu soalan exam pula kan. Nanti kan awak pun cerita, Cikgu Nas hari tu buat bincang soalan exam. Sedangkan saya tak tahu soalan apa yang keluar. Okay, jadi ni adalah sebahagian daripada koleksi soalan yang saya buat. Kita bincang berdasarkan yang ini. Tak ada kaitan dengan soalan sebenar peperiksaan. Okay, ada tak siapa-siapa yang nak bincang mana-mana topik? Tak ada. Tak ada. tak ada. Tak ada. Oh, semua dah pandai Senanglah. Betul tak ada ni? Betul. Betul. Tak ada, dalam, cikgu. Betul. dalam contoh yang kita buat hari ni, langsung tidak menyentuh kepada ada satu subtopik yang agak berat sebenarnya. Siapa boleh bagi tahu saya topik apa? Subtopik, bukan topik Fenomena El Nino. Perubahan Sikit cuaca lagi. dan iklim. Okey, bagus. Iaitu perubahan cuaca dan juga iklim. Subtopik dia khusus kepada kejadian. Sambunglah.
Kejadian El apa? Nino dan La Nina. Fenomena El Nino. Fenomena El Nino. El Nino dan Kejadian La Nina. empat Musim. 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 Yang itu saya tak sentuh. Okey, minta perhatian. Soalan itu paling kerap kali keluar dalam peperiksaan. Okey, jadi saya tak nak tunjuk contoh soalan berdasarkan yang itu bukan apa. Sebab takut nanti keluar lebih kurang sama. Saya cukup risau ni. Takut nanti bila keluar lebih kurang sama, ada yang kata, hari tu kami bincang benda ni lah dekat dalam apa, Google Meet. Nanti kan cikgu kelas lain marah. Tiba kata, macam mana cikgu nak boleh bincang soalan exam pula? Tak. Okay, kita hanya buat latihan saja. Cuma takut nanti kan kebetulan sama pula. Dah jadi masalah pula kat saya. Okay, jadi saya elakkan untuk keluarkan tajuk berkaitan yang itu. Tapi soalan bab 3 dan 4 tu tolong kuasai dengan baik. Di sini bab 5 kita tak ada sentuh langsung. Cuma apa yang saya nak awak tekankan di mana? Di bahagian pengangkutan lestari. Okay? Awak take note sikit, iaitu pengangkutan lestari. Apa dia pengangkutan lestari? Siapa ingat? Yang kita dah belajar itu. Apa dia pengangkutan lestari? Pengangkutan yang menggunakan bahan selain bahan api fosil. Okey, pengangkutan tetap. lestari merujuk kepada sistem pengangkutan mesra Alam. alam. Okey. Contohnya, barulah masuk pada yang awak bagi tadi. Menggunakan kenderaan yang tidak menggunakan bahan api fosil. Okey, sebagai contoh lain. Berkongsi kenderaan, juga amalan pengangkutan lestari. Okey, antara lain? Menggunakan kereta hybrid. Menggunakan kereta hybrid, menggunakan kereta elektrik, menaiki pengangkutan awam, berkongsi kenderaan. Apa lagi? Ada lagi tak? Tak ada lah dalam contoh. Okey, antara lain Tak ada. kita lihat pula kesan pengangkutan awam terhadap alam sekitar. Okey, apa kesan pengangkutan awam terhadap alam sekitar? Ada dua kesan. Biasa kita akan ada kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, cuba nyatakan dua contoh kesan positif pengangkutan awam. Mengurangkan pencemaran udara. Okey, mengurangkan pencemaran udara. Bagus. Yang kedua? Mengurangkan kesesakan jalan. Bagus. Mengurangkan kesesakan jalan raya. Okey, kalau kesan buruk dia ada tak? Biasanya kalau soalan berkaitan dengan kesan negatif, dia bukan ambil pada pengangkutan awam. Dia ambil pada sistem pengangkutan saja. Dia akan jadi umum. Okey, apa kesan negatif sistem pengangkutan yang terdapat di Malaysia? Siapa boleh berikan contoh? Apa kesan negatif pengangkutan awam? Kesesakan jalan raya akibat terlalu banyakkan kenderaan. Okey, lain? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Bagus. Okey, lagi. Pelepasan bahan api fosil yang menipiskan lapisan ozon. Penggunaan bahan api fosil yang akan mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Okey, lagi. Menyumbang kepada pemanasan global. Pemanasan Okey, global. bagus. Okey, antara lain. Kemalangan Ya. kemalangan kenderaan raya meningkat. Kenderaan kemalangan kenderaan di jalan raya meningkat. Okey, itu antara dia. Lagi. Awak boleh bagi apa saja yang logik. Tapi yang penting benda tu yang sesuai lah. Jangan nanti tiba-tiba awak. Sebab fokus kita belajar tajuk bab 5 ni adalah berkaitan dengan sistem pengangkutan di Malaysia. Jangan sesekali awak masukkan pengangkutan luar negara. Saya takut nanti kan awak saya faham. Mungkin awak akan buat pembacaan yang lebih. Awak bagi contoh penggunaan pengangkutan di luar negara. Macam mana antara contoh kebaikan sistem pengangkutan?
Okay, awak pun bagi contoh. Menggunakan basikal seperti di Jepun dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Itu salah. Okay. Sebab tajuk yang kita belajar hanya di Malaysia saja untuk setakat bab 5. Kalau untuk sistem pengangkutan di Asia, nanti kita akan belajar dalam tajuk yang berikutnya. Kalau awak gunakan jawapan tu untuk menjawab soalan peperiksaan akhir tahun, jadi jawapan itu diterima. Okey, siapa boleh bagi contoh apakah antara faktor-faktor penyumbang kepada sistem pengangkutan di Malaysia? Apa penyumbang, faktor penyumbang kepada kemajuan sistem pengangkutan di Malaysia? Awak pegang kepada 3. Bumi. Okey, pegang kepada 3. Yang pertama, bentuk muka bumi, iaitu apa dia? Kawasan tanah pamah memudahkan jalan raya dibina. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Kemajuan teknologi. kemajuan teknologi. Sikit lagi. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Okay, kegiatan ekonomi yang pelbagai menyumbang kepada wujudnya banyak jaringan pengangkutan di Malaysia. Sebagai contoh, kita ada kilang, kita ada pelancongan, perindustrian, pelancongan, perkhidmatan, pertanian, perlombongan dan sebagainya. Menyumbang kepada perkembangan kemajuan sistem pengangkutan di Malaysia. Boleh bagi saya satu lagi yang contoh terakhir. Dasar kerajaan. Dasar kerajaan. Apa dia contoh dia? Dasar kerajaan. Antaranya tahap ketersampaian lokaliti kita ke sesuatu kawasan itu dapat dicapai. Maksud sebagai contoh dasar kerajaan ni pembukaan kawasan bandar-bandar baru yang mewujudkan jaringan pengangkutan dan perhubungan antara bandar-bandar utama dan juga sub-sub bandar. Sebagai contoh, Seremban, dia berkembang sehingga ke kawasan Senawang dan Nilai. Kenapa Nilai dan Senawang tu dapat berkembang? Sebab adanya jaringan pengangkutan yang banyak. Berkaitan dengan jaringan pengangkutan. Tadi saya baru dapat satu maklumat yang dikongsi oleh Cikgu Fahmi. Saya tak sempat buka lagi. Cuma ada yang dikatakan kes terbaru COVID berlaku di kawasan sekitar Ampanan. Jadi kita di Seremban ni dah hampir kepada zon merah kalau tak silap saya. Jadi minta saya nak ingatkanlah. Jadi jangan keluar merayau-rayau merata-rata, elakkan daripada pergi berjumpa dengan kawan-kawan nak pergi beraya ke. Alah, cikgu cakap macam tu, baru nak pergi beraya ke rumah cikgu kan. Rumah kawan ke apa, tak ada. Saya pun mengamalkan dasar pintu tertutup. Tahun ni tak ada rumah terbuka, takut nanti sekarang polis datang bawa sampul raya pula kan, kena 5,000 seorang. Tak ada siapa pula nak bayar duit banyak tu. Masa kita dah habis, dah pukul 1. Saya akan tamatkan sesi kelas kita pada hari ini. Nanti awak boleh bersedia untuk kelas yang seterusnya. Suka saya nak ingatkan, petang ini nanti kita akan ada perjumpaan UBB untuk menengah rendah pada jam 3 hingga 4 petang kalau tak silap saya. Saya harap semua orang dah maklum berkaitan dengan benda tu. Kalau ada apa-apa soalan, saya buka untuk sebarang pertanyaan. Tak ada. Tak ada apa-apa nak tanya? Cikgu, Ya? dalam buku teks kan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan ada 4, tapi tadi cikgu kata kemajuan teknologi tak termasuk. Kenapa? Ya. Kemajuan teknologi ada. Boleh huraikan sikit tak? Saya nak pick up balik apa dia punya kepentingan tu. Boleh tolong bacakan tak? Sebab saya tak ada buku teks ni. Saya tak buka buku teks digital ni. Tak adalah juga. Dia bagi point je. Dia bagi point je antaranya. Dia bagi Oh, dia bagi point faktor saja. itu je. Dia tak ada Yang bagi. itu je, maknanya nanti kita kena buat pembacaan tambahan tu. Nanti saya akan rujuk pada buku rujukan.
Kalau dapat kupas balik apa yang dimaksudkan dengan kemajuan teknologi tu. Kalau setahu saya lah, ada kemungkinan kemajuan teknologi ni dia merujuk kepada contoh-contoh kemajuan teknologi pengangkutan yang dah ada. Contohnya seperti penggunaan ERL, penggunaan kapal terbang yang memudahkan kita menggunakan perkhidmatan domestik dan juga antarabangsa. Kemudahan teknologi dari segi penggunaan kereta api mengangkut barangan pukal dan juga barangan kargo menggunakan gerabak ataupun kontainer pada kereta api, serta kemajuan teknologi iaitu penggunaan kapal-kapal kargo di kawasan pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia. Contohnya seperti di Pelabuhan Kelang, kita ada pelabuhan di Pulau Pinang, kita ada pelabuhan Pasir Gudang di Johor dan juga antara lain Pelabuhan Kuantan iaitu pelabuhan tentera dan juga satu lagi Pelabuhan Lumut juga pelabuhan tentera. Itu yang seingat saya lah. Kalau dia kaitkan dengan teknologi, awak boleh gunakan salah satu contoh yang tadi. Itu nanti kalau nak kupas yang lebih lanjut, nanti insyaAllah saya akan rujuk dulu buku rujukan yang lain. Okay? Kalau ada soalan lain? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan dulu kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada Rabu minggu hadapan. Okey, kita akan fokus kepada cara-cara teknik untuk menjawab soalan esei. Okey, untuk makluman, soalan esei ni tak boleh dipandang mudah sebab ada 4 soalan, wajib jawab 3. Dia tak boleh tinggalkan, wajib kena jawab 3. 3 soalan mewakili kepada 30 markah. Gagal jawab soalan esei maksudnya awak dah terus dapat grade C sahaja.